Pemansuhan AUKU, antara isu yang dibangkitkan adalah supaya AUKU dimansuhkan. Saya pun seperti rakan-rakan yang lain seperjuangan dulu. Kerana kita memahami AUKU itu dalam konteks perjuangan pelajar kita. Ya. Secara amnya, AUKU mengandungi 3 bahagian utama, iaitu 44 seksyen dalam Akta Ibu, 62 seksyen dalam jadual pertama sebagai asas kepada perlembagaan universiti dan 9 seksyen dalam jadual kedua. Daripada 44 seksyen Akta Ibu, 32 seksyen adalah berkaitan tadbir urus universiti, 7 seksyen berkaitan pelajar, 1 seksyen berkaitan dengan staf, manakala 4 seksyen lagi berkaitan dengan perkara-perkara lain. Kementerian telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk mengkaji pemansuhan AUKU dan pengenalan kepada akta baru bagi menggantikan AUKU pada tahun 2019. Namun demikian, hasil kajian lanjut mendapati cadangan untuk pemansuhan akan melibatkan pewujudan perlembagaan baru kepada semua universiti awam. Proses ini akan mengambil masa yang amat panjang dan mengganggu perjalanan harian dan operasi semua universiti awam jika diteruskan. Beberapa sesi libat urus yang dijalankan mencadangkan bahawa pindaan dibuat mengikut keutamaan dan permintaan dari kumpulan sasar, terutama dari mahasiswa. Justru mengambil kira semua penambahbaikan yang dilaksanakan kepada AUKU sejak 1971, Kementerian berpandangan lebih realistik pada peringkat ini sekiranya AUKU ditambah baik di seksyen yang dibangkitkan oleh pemegang taruh mahasiswa berbanding dimansuhkan. Akhir sekali. Sebelum akhir sekali, saya tadi dengar Bakri. Saya banyak bersetuju dengan ucapan Bakri tadi. Merujuk jawapan terakhir Menteri, saya faham susahnya kalau nak digantikan AUKU dengan undang-undang baru. Tapi yalah, AUKU ni dia baggage dia itu teruk sangat dah. Dia dibuat dengan niat yang tak betul. Bagaimana kalaupun buat masa ini tak boleh nak diganti AUKU itu dengan suatu undang-undang baru, tapi kita ada 9-10 undang-undang dan sebahagian daripada undang-undang itu dia baggage. Saya bagi contoh, bila kita nak tubuh IPTS, kita cari jalan mudah. Jalan mudahnya buat akta IPTS. Akta induk kita biarkan dulu kerana ia melibatkan, ialah ada masa kerja keras ni terpaksa juga kita teliti. Jarang kita ada menteri KPT yang bekas aktivis dan bekas pensyarah. Sebab tu saya berani kata di depan Yang Berhormat, cuba lihat balik bagaimana kalaupun hari ini tak boleh nak ganti, tapi konsolidasi akta-akta yang banyak sangat itu. Sebab ada masanya kita selesai masalah mahasiswa di IPTA, mahasiswa di IPTS tak selesai. Sebab dia tidak apply mutatis mutandis. Hak kebebasan mahasiswa dijaga, hak kebebasan pensyarah terabai. Jadi sebab dia banyak sangat peraturan. Sedangkan kita bercerita pasal komuniti akademik yang di bawah satu bumbung. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota, mantan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Saya juga dalam perbincangan mutakhir ini membangkitkan perkara yang sama. Apakah ada proses lanjutan perbincangan bagi melihat semula akta AUKU ini supaya kita dapat pecahkan kepada 2 option. Atau option yang pertama, supaya mansuhkan AUKU ini dan digantikan dengan akta baru yang dipanggil Akta Pendidikan Tinggi Negara. Dan yang kedua, ya, kita tidak mansuhkan akta AUKU ini, tetapi hanya section yang digunakan istilah oleh Macang tadi, yang membonsaikan
pelajar dan sebagainya itu ditukar, dipindah. Boleh, Muhammad Menteri. Ya, saya Bagi saya sebetulnya habis, terpanggil. Ayat terakhir saya, bagi saya habis. Lepas tu saya bagi. Dan ini sedang kita rujuk semula kerana sebuah jawatan kuasa sebelum ini telah pun ditubuhkan pada tahun 2019. Dan ini ada kaitan juga dengan apa yang dibangkitkan tadi, berkaitan dengan pelbagai lagi undang-undang akta-akta yang berkaitan dengannya. Sama ada yang ada itu dapat dirangkulkan untuk dilihat semula yang ada hubungan dengan akta-akta yang saya sebutkan tadi dari segi perinciannya, section-section yang adanya, di mana yang berkaitan dengan pelajar dan universiti, yang mana satu yang benar-benar berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran universiti. Silakan. Saya masih ingat lagi sebab waktu melulus AUKU itu saya dalam dewan ini. Sebab ia bersesuaian pada ketika itu. Sebab untuk mengekang berbagai-bagai aktiviti negatif daripada kalangan pelajar-pelajar di universiti. Justru itu saya berpendapat tidak perlu dimasukkan, cuma perlu ditambah nilai. Iaitu dilihat mana yang tidak sesuai, keluarkan. Mana yang boleh bersesuaian dengan keadaan, dengan kehendak pelajar-pelajar, dan kita teruskan. Ini rasa saya tidak membuang waktu yang panjang untuk mendapatkan satu hasil yang baik. Terima kasih. Yang Berhormat Kinabatangan, itulah yang saya sebutkan di peringkat awal bahawa proses penambahbaikan AUKU ini sudah pun melalui pelbagai peringkat sejak tahun 2012 hinggalah 2019 dan yang terkini pada hari ini. 7 perubahan yang telah pun dilakukan. Jadi kita akan lihat dari aspek itu, sementara kita juga melihat dari option-option yang lain yang ada di hadapan kita. Baik, sekali lagi bagi pihak kementerian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, perhatian dan sokongan berterusan oleh ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha-usaha untuk memartabatkan pendidikan tinggi negara. Intipatinya, kesemua kita yang berada dalam dewan ini ingin melihat martabat pendidikan tinggi negara dianjak dan dinaikkan. Lantaran itulah pada hari ini pindaan ini dikemukakan untuk sama-sama kita bersetuju untuk mara ke hadapan dengan meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Faktor Akta untuk memindah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 5. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya merujuk kepada pasal 2, 3 dan 4 iaitu berkenaan berbagai cadangan pindaan kepada Akta Universiti ini, dan ini merupakan pindaan kali yang ke-8. Mungkin boleh pindaan yang ke-9 dan seterusnya. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, pada tahun 2019, pada waktu itu kerajaan PH pimpinan Tun Dr. Mahathir, di mana Menteri Pendidikan waktu itu ialah mantan ahli parlimen Sempang Renggam, Profesor Mazli Malik, telah dibentuk satu jawatan kuasa di peringkat kementerian. Jawatan kuasa untuk bukan sahaja mengkaji tapi mengemukakan cadangan akta yang baru, menggantikan keseluruhan akta universiti. Dalam jawatan kuasa itu, saya salah seorang telah dilantik ke dalamnya dan sudah sampai ke peringkat penghujung dengan libat urus di banyak universiti. Malangnya,
Kemudian telah berlaku apalah yang berlaku, kerajaan bertukar. Kerajaan PH itu jatuh, tumbang dan benda itu terbengkalai. Jadi saya rasa pindaan kepada akta ini boleh kita sokong, kita luluskan. Nanti mungkin Yang Berhormat Menteri kaji balik. Ada jawatan kuasa itu di peringkat, kaji balik apakah kerja-kerja yang telah kami lakukan dulu supaya tidak sia-sia saja. Boleh jadi kalau betul praktikal boleh dilaksanakan, kita cuba. Terima kasih. Menteri boleh jawab. Puan Pengurusi, kita panggil tukar pengurusi. Saya setuju dengan pandangan yang diutarakan sebentar tadi, iaitu sebuah jawatan kuasa itu telah pun diwujudkan pada tahun 2018. Mungkin Yang Berhormat pun masih ingat lagi. Dan saya juga telah pun minta supaya laporan berkaitan dengan jawatan kuasa itu dikemukakan semula untuk kita lihat, kerana dia diketuai oleh menteri sendiri, dan juga jawatan kuasa terdiri daripada pakar-pakar perundangan yang terlibat, termasuklah Syed Faruqi dan sebagainya. Saya akan lihat balik cadangan itu. Terima kasih. Fasal-fasal 1 hingga 5 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri? Saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta yang bernama Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti dengan pindaan 2023 untuk meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang.